Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani lah. Saya kira masih belum terlewat lagi untuk saya ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-66 kepada tuan-puan semua, dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan. Sekarang seramai 288 orang sudi untuk join sesi perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Kita tahu tuan-puan semua pun sibuk ya, yang ada kebun apa semua tu, masih apa ni, spend time sedikit masa pagi ni lah untuk dengar sesi perkongsian ilmu pada pagi ini berkenaan tajuk baja organik versus baja kimia. Okey, tetapi saya nak maklumkan host mute saya kenapa? Okey, okey ya. Jadi tajuk kita untuk pagi ini adalah berkenaan baja organik versus baja kimia lah. Tetapi kita secara asasnya sahaja, secara basic sahaja, tidak terlalu details dan tidak terlalu advance lah. Sebabnya kalau nak terlalu details dan advance tu kita perlukan kursus advance, kursus lanjutan 4 hari 3 malam mungkin baru cukup lah. Okey, next. Next, host. Okay, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahululah. Previous Puan Nurustia. Saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Siti Zainab binti Mohtar. Saya berkhidmat sebagai pegawai pertanian di bahagian pertanian bandar lah. Okey, saya berkhidmat di bahagian pertanian bandar ni belum lagi setahun lah, baru lagi di sini, di bahagian ni. Okey. Next. Okey, sedikit outline berkenaan pembentangan sesi knowledge sharing kita pada pagi ini. Tadi perkenalan saya serba sedikit, lepas tu kita pergi kepada apa itu baja, definisi baja lah. Lepas tu kenapa baja diperlukan, dan kemudian kita pergi kepada jenis-jenis baja, dan kemudiannya kita go through sikit kelebihan baja organik dan baja kimia. Lepas tu kelemahan baja organik dan baja kimia, dan seterusnya akhir sekali baja organik versus baja kimia. Pilihan kebun bandar atau komuniti anda, yang mana satu? Di akhirnya nanti kita tengoklah yang mana satu pilihan tuan-puan. Okey, sama ada baja organik ataupun baja kimia. Okey, saya masukkan sedikitlah untuk ni sebab memandangkan saya daripada bahagian pertanian bandar, kita lebih kepada kebun bandar ataupun kebun komuniti lah. Okey, next, Puan Mustia. Okey, tuan-puan, dekat sini ni dia guna PDF dia ni, sekiranya dia keluar semua terus. Saya baru nak tanya tuan-puan apa itu baja. Okey, kita sesi perkongsian pada pagi ini kita boleh buat secara dua hala lah ya. Sekiranya ada saya kira ramai yang lebih arif berkenaan baja dekat sini ya. Sekarang setakat ni dah 300 orang. Saya pasti ada lagi yang lebih pakar berkenaan baja ni lah, especially daripada pakar-pakar daripada bahagian pengurusan sumber tanah, okey, yang di Putrajaya dan juga di negeri lah. Jadi sekiranya ada maklumat-maklumat maklumat tambahan yang tuan-puan ingin kongsikan, saya mengalu-alukan ya. Kita boleh buat perkongsian secara dua hala lah. Okey. Kita tengok ya definisi baja menurut Dewan Bahasa dan Pustaka. Apa tu baja? Baja
dia adalah untuk menyuburkan tanaman, okey, mengandungi zat seperti nitrogen, N, fosforus, P dan kalium lah, yang dihasilkan secara semula jadi ataupun secara buatan. Ini merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Manakala merujuk kepada International Fertilizer Association ataupun IFA, baja ni dia ditakrifkan sebagai makanan untuk tanaman, okey, makanan untuk tanaman untuk membekalkan nutrien kepada tanaman untuk terus hidup, okey. Jadi sama macam kita lah manusia ya, kita memerlukan makanan untuk terus hidup. Dan seterusnya, satu lagi takrifan mengenai baja. Baja adalah sumber yang dipenuhi nutrien yang menyuburkan tanaman dengan nutrien penting. Dengan nutrien penting lah, nutrien-nutrien penting, nutrien-nutrien yang diperlukan oleh tanaman untuk hidup dan juga tanah. Dan tanah tu sendiri dia bertindak sebagai perantara antara tanaman dan baja. Okey. Seterusnya. Next. Next Puan. Okey. Kenapa agaknya baja ni diperlukan? Kenapa tuan-puan? Dia sebagai macam yang saya maklumkan tadi kan, kita tengok tadi definisi baja dia sumber makanan apa semua kan. Dia adalah sebagai sumber makanan lah kepada tanaman. Okey, untuk tanaman terus hidup, untuk membekalkan nutrien kepada tanah dan seterusnya kepada tanaman lah. Dia baja ni kita boleh dia korelasi dia punya simbiosis ni dia macam kitaran dia, cycle dia tu dalam saya boleh kita daripada daripada tanah kepada Tak dengar Puan mute. tak ni tadi tertarik apa ni mic. Okey. Nutrien ni diperlukanlah untuk tambah kepada baja ni, dia bertindak sebagai sumber makanan lah kepada tanaman dan seterusnya untuk membekalkan nutrien kepada tanah dan seterusnya kepada tanaman. Kita tahu baja tu kita perlu untuk beri kepada tanah ya, sebab kita tahu saban tahun kita mengalami proses leaching dan sebagainya, kita unsur-unsur ataupun nutrien-nutrien yang berada di dalam tanah itu dah semakin lama semakin kurang, jadi kita perlu tambah. Okey, kita perlu tambah nutrien kepada tanah tu sendiri untuk memastikan tanah tu subur. Okey, sebab apa kita perlukan tanah tu subur? Supaya kita dapat menghasilkan kita dapat menghasilkan tanaman yang berkualiti lah. Okey, kalau tanah tu tak subur, masih tiada suara. Puan Rahmah, yang lain boleh dengar ke suara saya? Boleh. Okey. Boleh kan? Okey. Ada yang tak dengar tu mungkin audio masing-masing lah kot. Ya, cek audio masing-masing. Okey. Okey, Ustaz. Okey, kalau ikut merujuk kepada IFA juga ya, International Fertilizer Association, saban tahun kita kehilangan unsur-unsur penting yang 3 tu, nitrogen, fosforus, NPK tu. Saban tahun kita kehilangan lebih kurang 60 sehingga 85% lah. Okey. Jadi penting. Baja ni adalah saya kira
memang tersangat benda yang tersangat penting bila kita nak memulakan penanaman lah. Okey, bagi memastikan hasil yang dikeluarkan itu adalah berkualiti. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah daripada AIFA lah. Okey, yang seperti yang kita tahu, kita perlukan 3 unsur yang utama tadi itulah ya, puan-puan, N, P dan K, nitrogen, fosforus dan potasium ni. Tetapi ada lagi unsur surih ataupun trace element yang diperlukan oleh tumbuhan dengan kuantiti yang sedikit lah untuk membantu pertumbuhan tanaman kita tu lah, untuk support pertumbuhan dia. Dan kalau ikut ada yang katakan perlukan 16, 17 dan 18, tetapi merujuk kepada AIFA, International Fertilizer Association ni, sekurang-kurangnya 19 unsur nutrien diperlukan ya untuk membantu pertumbuhan. Okey, selain daripada kat sini ada lagi tiga sumber ataupun 3 unsur yang diperlukan. Boleh ke tuan-puan nyatakan? Ada siapa yang boleh share lagi 3? Ada 3 lagi. Silikon. Saya bagi clue sikit ya, dia dapat betul tadi siapa yang jawab tadi, CH dan O. Okey, karbon, hidrogen dan oksigen lah. Itu diperlukan juga oleh tumbuhan ya, tapi itu kita peroleh secara semula jadilah, kita dapat melalui udara dan juga air. Okey, yang ini dapat melalui pemberian baja lah ya. Okey, seterusnya. Okey, jenis-jenis baja. Okey, kalau hari ini sebab kita lebih tumpukan kepada baja organik dan baja kimia, saya hanya ambil 2 ni sajalah ya, baja organik dan baja inorganik. 2 ni sajalah yang kita akan kita akan share lah pada pagi ini. Yang pertama baja organik dan yang kedua baja kimia ataupun baja inorganik lah. Okey, baja organik kita tahu ianya dihasilkan menggunakan bahan organik, okey, yang boleh terurai lah, okey. Dan sumber baja organik ni kita dapat daripada sisa tanaman ataupun sisa haiwan. Ya tuan-puan, tapi sisa haiwan ni tidak semua sisa haiwan boleh digunakan ya untuk dijadikan sebagai baja organik. Contoh, janganlah guna tai najis BABI tu, tak boleh lah. Itu nanti dia tak dikonsiderkan sebagai organik dah. Walaupun kita kata saya guna najis, betul puan Nadira, tahi kucing pun tak boleh lah ya, tak boleh guna. Jadi yang sesuainya, yang kebanyakan digunakan secara meluas sekarang, macam contoh najis tahi ayam, kambing, lembu lah, okey, dan juga sisa tanaman. Okey, puyuh, kalau puyuh boleh kot dia kumpulan ni kan, ayam avian. Okey, ya betul, kalau kita guna najis kucing tu, kita sendiri pun tak lalu kan nak bau tahi kucing tu. Najis manusia tak boleh lah encik, najis manusia. Apa ya? Okey, seterusnya baja kimia. Baja kimia kita tahulah dia dihasilkan dihasilkan daripada campuran bahan kimia dan diproses secara sintetik. Lepas tu baja kimia ni ada 4 jenis lah, baja tunggal, baja sebatian, baja campuran dan baja lengkap. Okey. Puan, nak tanya sikit Puan. Seterusnya. Nak tanya sikit Ya. berkenaan dengan
Yang pertama sekali, nanti puan tahu Mhm. apa beza baja sebatian dengan baja campuran dan baja lengkap? Apa beza antara ketiga tu? Baju sebatian, baju campuran ada baju lengkap ni. Ya. Dan satu Oh ya, lagi, dan, aha. dan satu lagi kata baja organik, sumber daripada tanaman dan Mm-mm. haiwan. Bagaimana dengan Mm-mm. daripada batu-batuan tu seperti dolomite dan juga kapur dan juga satu CRP sebagai sumber baja organik ke atau macam mana? Sebab dia bukan daripada bahan sintetik atau campuran bahan kimia. Ya betul, tapi kita untuk penghasilan baja organik ni apa ni kita lebih kepada sisa tanaman dan sisa haiwan yang mudah untuk kita dapat. Okey, yang kita senang nak dapat, okey. Kalau macam yang apa tu dia susah sikit kan. Jadi yang dan kemudian yang soalan Encik berkenaan baju sebatian, baju campuran dan baju lengkap tu nanti kita akan jawab di ruangan chat lah ya. Saya teruskan dulu ya. Next. Terus dia. Okey, kita tengok kelebihannya. Kelebihan baja organik ni dia bagus untuk tanah lah. Sebab apa dia bagus? Ya betul. Soil conditioner bukan baja. Okey, baja organik dia bagus untuk tanah. Okey, baja organik bagus untuk tanah sebab nutrien dibekalkan secara perlahan dan konsisten lah. Okay, slow release dia dia punya apa ni tindakan dia slow release lah ya. Lepas tu dia lebih tahan lama di dalam tanah, menguatkan tanaman dan baja organik ni kita tahulah dia mesra alam ya dan membantu meningkatkan kesuburan tanah. Sebab baja organik ni dia juga bertindak sebagai apa ni bahan makanan kepada mikroorganisma yang terdapat di dalam tanah itulah. Okey. Dan seterusnya kita tengok pula kelebihan baja kimia. Seterusnya baja kimia, kita tengok kelebihan dia, senang diperoleh, okey, dan ketersediaan di pasaran. Okey, kita tengok kita senang nak cari baja kimia berbanding baja organik di pasaran. Okey, sebabnya baja organik ni kita tak penggunaan dia tidak secara meluas lagi. Okey. Seterusnya kepelbagaian formula lah. Kepelbagaian formula dia ada macam-macam lah, macam tadi baju tunggal, baju sebatian apa semua tu. Lepas tu kesan bila kita aplikasikan kepada tanaman tu kita dapat lihat kesan dia dengan lebih cepat lah. Okey. Dan mudah digunakan dan terdapat dalam pelbagai bentuk dan tinggi kandungan nutrien. Okey, seterusnya. Okey, kelemahan antara baja organik dan juga baja kimia. Okey, baja organik ni kurang efektif. Dia bukan dia tak berapa nak ni sebab dia tindakan dia lambat sedikit ya. Okey, kemudian dia agak mahal lah sebab kita pengeluar baja di pasaran, sebab kita pengeluar baja di pasaran tak ramai lagi, tak banyak lagi, jadi dia agak kos dia agak tinggilah berbanding baja kimia. Dan seterusnya ketersediaan di pasaran adalah kurang. Macam tadi saya maklumkan sebab kita baja organik ni tidak digunakan secara meluas lagi dan apa semua dan kosnya yang mahal, jadi ketersediaan di pasaran tu kurang sedikit.
Okey, kemudian baja kimia. Baja kimia, okey, kita tahu ya, dia tidak mesra alam, okey. Excessive use, apa ni, penggunaan baja kimia yang berlebihan ni uh, boleh memberi pencemaran lah. Okey, macam contoh kalau kita gunakan baja tu secara berlebihan, okey, baja tu akan pergi melalui proses leaching apa semua akan masuk ke dalam air apa semua kan. Uh, dan seterusnya baja kimia ni tidak meningkatkan kesuburan tanah. Okey, dia bagi nutrien kepada tanaman. Macam tadi baja organik dia boleh bantu meningkatkan kesuburan tanah sebab dia bagi dia juga bertindak sebagai apa ni, dia boleh bagi makan kepada mikroorganisme di dalam tanah tu kan. So dia secara tidak langsung dapat meningkatkan kesuburan tanah. Okey, seterusnya dia tidak kekal lama lah di dalam tanah. Okey, sekejap seterusnya. Okey. Baja organik versus baja kimia untuk kebun bandar ataupun kebun komuniti kita ni, yang manakah pilihan kita? Okey? Yang manakah pilihan tuan-puan sendiri? Itu sebenarnya dia lebih kepada kita punya pilihan sendirilah. Kita tengok apa yang kita nak di akhirnya. Okey? Terusnya. Okey, tetapi kalau di bahagian pertanian bandar sendiri, kami lebih menggalakkan peserta-peserta komuniti untuk menghasilkan baja organik dengan sendirilah. Okey, dan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ni pun ada kebun komuniti yang menghasilkan kompos dengan sendiri, contohnya di komuniti Taman Tun Dr. Ismail. Mereka komuniti tersebut ada menghasilkan kompos sendirilah. Okey, kita lihat sedikitlah apa itu kompos. Kompos adalah bahan yang terhasil dari proses perebutan bahan organik oleh mikroorganisma pengurai dan perlu melalui proses penguraian dan penstabilan bahan-bahan organik secara biologi di bawah keadaan yang terkawal bagi menghasilkan produk akhir yang bermanfaat kepada tanah. Okey. Terusnya. Okay, kita tengok kelebihan kompos lah. Kelebihan kompos dia boleh menambah nutrien ke dalam tanah. Ke dalam tanah dan kemudiannya memperkenalkan organisma berharga kepada tanah. Lepas tu dia dapat kita melalui pembuatan kompos ni kita dapat juga kita semula sisa dapur dan juga halaman lah. Okey, dan selain tu kita dapat juga kurangkan sisa pelupusan sampah. Okey, yang ni nanti kita tengok berapakah jumlah sisa buangan yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia ya tuan-puan. Nanti ada slide seterusnya. Lepas tu kompos ni kelebihan dia adalah baik untuk alam sekitar. Seterusnya. Okey, kompos. Macam mana cara nak menghasilkan kompos ya. Ini adalah sedikit ilustrasi lah macam mana kita nak menghasilkan kompos. Okey, macam mana nak kompos? Kompos ni pun kita setiap huruf yang ada di perkataan di perkataan kompos ini, C itu karbon nitrogen, okey, 30
nisbah dia 31. Okey. O adalah oksigen. M kelembapan moisture ya, perlukan untuk menghasilkan kompos ni memerlukan 50% kelembapan. Sebabnya kelembapan tu diperlukan oleh bakteria dan mikrob lah untuk ni. Dan seterusnya P tu particle size. Particle size tu kita kena guna untuk menghasilkan kompos yang baik, kita kena pastikan sisa-sisa tanaman tu kita racikkan dia kepada saiz yang lebih kecil. Okey, tak bolehlah sisa tanaman tu satu-satu tuan-puan pergi masuk je dalam tu. Okey, kalau boleh kalau ada shredder boleh guna shredder lah untuk kecilkan saiz sisa tu. Okey. O ni odor lah, bau. Okey. Dan seterusnya S tu site yang menentukan ni sama ada nak buat secara indoor ataupun outdoor lah. Dan seterusnya T tu yang mempengaruhi cara-cara untuk buat kompos ni, temperature lah, yang macam kita bagi tahu tadi tu, moisture memerlukan 50% moisture kan. Dia temperature tu dia kena kurang sikit. Okey. Okey, ni macam tadi kompos ni kan C tu carbon dan nitrogen, brown and greens. Jadi ini adalah contoh-contoh. Okey, contoh-contoh yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan kompos. Okey. Tuan-puan boleh guna daun-daun kering yang berada di kebun ataupun ladang tuan-puan lah. Itu boleh guna untuk hasilkan kompos. Lepas tu wood chips, batang kayu tu. Tapi kena pastikan batang kayu tu dipotong, diracik-racik dululah, bagi kecil-kecil ya. Lepas tu seterusnya kita boleh guna juga shredded paper. Okey, kertas-kertas yang yang tak gunakan tu kita boleh, selain daripada recycle, kita boleh juga guna untuk sebagai bahan untuk sediakan kompos lah. Okey. Puan, berapa ratio karbon dengan nitrogen? 30:1 ke? 31, ya. Terima kasih. 31. Okey, lepas tu boleh guna juga sodas. Lepas tu ini antara yang kita gunalah, yang kalau green pula, green materials ni yang untuk bekalkan nitrogen tu, kita guna sisa tanaman macam buah-buahan, sayur-sayuran yang yang dah tak boleh dimakan tu, kita jangan buang. Okey, sayang. Okey, sebab kita boleh guna untuk buat kompos. Okey. Okey, saya pasti ini fruit and vegetable scrap ni banyak sangat yang kita buang sebagai, sebab saya sendiri pun bila saya pergi ke pasar, saya suka tengok sayur-sayur, lepas tu buah-buah tu kan. Jadi kita tertarik nak beli, tapi sudahnya kita tak masak. Sudahnya dia masak sendiri dalam peti ais tu kan. Layu macam tu je seterusnya. Tapi kita boleh guna benda tu untuk dijadikan sebagai kompos, jangan buang. Okey. Ya, ini adalah contoh-contoh yang greens material yang boleh kita gunalah. Macam kulit telur, serbuk kopi dan sebagainya lah. Seterusnya okey, ini adalah contoh-contoh yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan lah, macam yang tadi saya ada sebut tadi lah, macam slide sebelum ni. Okey, next.
Ini sedikitlah cara untuk kita menghasilkan kompos. Kita tengok ya satu-satu. Pertama sekali masukkan sisa buangan ke dalam bekas. Bekas, kalau cari bekas yang elok sedikit lah ya, yang ada tutup apa semua. Dan seterusnya, mulakan lapisan dari bahan yang kering. Bahan kering, tanas atau kompos. Lepas tu lapiskan dengan sisa sayur-sayuran atau buah-buahan. Lapisan ketiga, letakkan sisa buangan makanan. Macam sisa buangan makanan ni pun kalau macam ada yang tak habis kan, kita boleh guna sebenarnya. Tapi kita kena pastikan kita cucilah dulu ya, untuk hilangkan minyak-minyak dia apa semua pada makanan tu. Jadi yang makanan yang tak habis tu pun boleh kita guna untuk dijadikan sebagai kompos. Seterusnya, ulang 3 langkah sehingga selesai semua sisa buangan. Dan kemudian kita kena pastikan bekas tadi tu ditutup dengan rapat lah. Seterusnya, ini kalau tuan-puan nak buat sendiri, cecair kompos. Ini sebab kita tahu kompos dia ada dua lah ya. Satu dalam bentuk cecair, satu lagi dalam bentuk pepejal. Ini kalau kita nak hasilkan cecair kompos. Ini boleh DIY sendiri je ni tuan-puan dekat rumah, cari balang water dispenser macam ni, ataupun kalau bekas kalau tak ada ni, cari bekas lepas tu tebuk buat lubang tu pun boleh, as long as nanti kita boleh keluarkan cecair daripada dalam bekas tu lah. Tapi kalau nak mudah, pergi cari bekas yang macam bekas air macam ni lah, lebih mudah sikit ya. Cara dia kita letakkan penapis ya, dalam dalam bekas air tu. Kemudian kita masukkan sisa makanan tadi, segala sisa-sisa yang ada tu kita masukkan setinggi 1 hingga 2 inci dan kemudian ratakanlah. Tapi kita perlu pastikan sisa makanan tu kita perlu dalam saiz yang kecil lah, supaya dia cepat terurai apa semua ya. Kemudian tutup dan biarkan selama 7 hari. Kita minimum kita biarkan selama 7 hari lah, dan kemudian boleh digunakan. Next. Ini kita tengok sedikit ya, perkongsian daripada pegawai pertanian di bahagian pertanian bandar sendiri lah, Encik Muhammad Islah, selaku pegawai pertanian daerah yang menjaga kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Puan Urustia boleh play ke video Encik Islah ni? Ini PDF Puan. Oh, betul. Minta maaf, lupa. Ada sekejap tak apa, nanti di hujungnya nanti saya akan share video perkongsian Encik Islah ni lah. Ini adalah video di mana beliau berada di kebun komuniti Taman Tun Dr. Ismail. Komuniti ni antara komuniti yang aktif untuk menghasilkan kompos sendirilah ya. Yang ini adalah ruang penyimpanan kompos yang disediakan oleh peserta-peserta komuniti TTDI. Next.
Nanti kita tengok video ni di akhir perkongsian, okey? Ini macam yang saya ada bagi tahu tadi, kita ni rakyat Malaysia menghasilkan, ya tuan-puan, lebih kurang 38,000 metrik tan. Ini sehari, ya, sehari. Sisa buangan yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia. So kita ada 32 juta, 32 juta populasi. So kiranya dalam lebih kurang 1 kilo lebih, okey, per individu. Ini sehari punya sisa buangan, dan sisa makanan tu 44.5% daripada sisa buangan keseluruhan yang 38,000 metrik tan tu. Sebab lebih kurang 17,000 metrik tan lah sisa makanan yang kita buang hampir setiap hari. Okey? Jadi daripada kita buang macam tu saja sisa makanan ni, jadi lebih baiklah kita guna kita guna untuk menghasilkan baja kompos, okey. Okay, next. Okay, seterusnya saya share sedikitlah plan booster ataupun penggalak tanaman. Tapi ini bukan baja organik, ya tuan-puan. Plan booster ni bukanlah baja organik. Dia sebenarnya plan booster ataupun penggalak tanaman ni dia boleh digunakan untuk membantu mengurangkan penggunaan baja lah, ya. Kita boleh guna plan booster ni, tapi jangan kita kena terapkan dalam diri kita. Kita kena tahu yang plan booster ni tak bolehlah guna plan booster je, sebab plan booster ni bukan baja, okey. Kita masih perlu menggunakan baja, okey. Seterusnya, saya share sedikitlah. Ini bahan-bahan yang boleh digunakan untuk menyediakan plant booster ataupun penggalak tanaman, okey. Ini proses pembuatan yang dibuatlah di bahagian pertanian bandar. Kita guna buah-buahan dan sayur seperti nanas, labu manis, kangkung, pisang, betik, telur ayam, susu segar, belacan, gula merah, ragi. Lepas tu bahan yang kita perlukan untuk menyediakan plant booster tu, kita perlukan bekas penyimpanan lah, of course. Lepas tu blender untuk kita blend kita punya buah-buahan dan sayur-sayuran tu lah. Dan seterusnya kita perlukan juga pisau dan juga chopping board. Okay, ini kita boleh tengok ini Puan Farhana sedang memotong buah-buahan untuk menyediakan plant booster. Okay, next. Okay, ini adalah ini tuan-puan nanti boleh tengok tadi Urustia ada juga share slide kan. Jadi ini adalah ratio ratio yang digunakan untuk menghasilkan plant booster, okey. Pisang 1 kilo, betik 1 kilo, kangkung 1 kilo, belacan 1 kilo, nanas 1 kilo, telur 2 biji, susu tepung, gula merah 1 kilo, air 10 liter, labu 1 kilo, ragi 2 ketul. Okey, yang pisang sehingga pisang, betik, kangkung, belacan, nanas ni kita perlu kisar terlebih dahulu, ya tuan-puan. Next. Tadi ni kaedah dia lah. Kita potong semua buah-buahan dan sayur. Kita nak dalam saiz yang kecil lah, supaya dia cepat terurai apa semua. Okay, dalam lebih kurang saiz 20 sen ataupun 50 sen lah. Dan untuk sayur kangkung kita potong dengan ukuran lebih kurang 2 cm macam tu lah, ya. Okay. Air tu Kemudian dia kita
Orang hantar makanan. Kemudian kita kisar hirisan buah tadi itulah ya. Kita kisar buah, sayur, belacan dan kemudian kita masukkan ke dalam bekas simpanan. Okey, bekas simpanan yang kita nak gunakan itulah Kemudian kita masukkan susu segar, telur, gula merah. Lepas tu kita kacau rata lah kena kacau-kacau dulu bagi sebati dulu apa semua. Dan kemudian kita taburkan hirisan labu. Labu ni kita tak blend ya. Tadi yang kita blend nenas, betik, pisang dan sayur kangkung. Okey. Kalau yang labu ni kita hiris dan kita taburkan di lapisan inilah. Dan kemudiannya kita masukkan lagi dan tutup tutup bekas tu lah ya. Kita tutup bekas baik kita tak nak benda asing masuk ke dalam kita punya plant booster ni. Okey, dan kita peram. Seterusnya kita peram selama 7 hari. Sekurang-kurangnya 7 hari ya puan-puan. Seterusnya okey. Di bahagian pertanian panda ni kita memang banyak kita memang menggalakkan lah peserta komuniti kita untuk menghasilkan baja organik sendiri atau plant booster sendirilah. Okey, yang macam ni adalah antara aktiviti-aktiviti yang telah kita laksanakan pada baru-baru ni. Ini adalah tim daripada Seksyen Teknologi dan Promosi lah yang diketuai oleh Puan Azlini. Okey, ini bagi masa ni bagi khusus di Intan Bukit Kiara pada 22 Ogos. Okey, mereka mengajar peserta-peserta khusus lah untuk menghasilkan plant booster. Okey. Jadi seterusnya saya rasa dah habis dah ni slide saya. Dah habis. Dah habis Puan Fatin slide sebelum tu. Okey, jadi untuk tuan-puan sekali lagi kiranya penggunaan baja kimia dan baja organik ni kita terpulang kepada apa yang kita nak di hujungnya nanti ya. Jadi sebab kita memang menggalakkan untuk petani-petani kita, pekebun-pekebun komuniti khususnya untuk menggunakan baja organik sebab dia boleh kurangkan kos kan, sebab kita hasilkan sendiri baja organik tu dan dapat kurangkan ni lah. Tapi untuk ladang-ladang besar saya percaya ladang-ladang besar ni masih menggunakan baja kimia sebab dia punya nakkan apa orang kata dia punya tindak balas yang cepat tu. Sebab kalau baja organik tu kan dia slow sikit, slow release, jadi dia lambat lah. Tapi kalau kita tuan-puan untuk kebun sendiri, kebun di belakang rumah, tanam sayur sendiri, apa semua tu saya cadangkan untuk menggunakan baja organik lah. Okey, sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan kos. Okey, kita boleh hasilkan kompos secara sendiri, kita dapat kurangkan kos, kita dapat jaga juga kita punya alam. Okey. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Sekejap saya nak cuba share video Tuan Encik Muhammad Islah tadi ya.
Saya Puan Fatin boleh stop share dulu. Saya boleh nampakkan tuan-puan saya punya slide ni? Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita berada di komuniti TTDI Edible Garden. So, kita di Saya dengar tak suara video ni? memberi bantuan dari segi shader ni Dengar. Tengok shader ni. Dengar. Shader ni digunakan untuk komuniti untuk membuat kompos lah. So ini hasil antara selepas di shredkan menggunakan. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita berada di komuniti TTDI Edible Garden. So, kita di jabatan, kita memberi bantuan dari segi shader ni Tengok shader ni. Shader ni digunakan untuk komuniti untuk membuat kompos lah. So ini hasil antara selepas di shredkan menggunakan barang-barang yang ada di komuniti ni. Seperti sisa-sisa pertanian lah. And then komuniti ni juga dia buat konsep orang panggil konsep kompos yang berperingkat. Maknanya daripada bahan kering tu dia akan melakukan perkomposan di sini. Lepas tu and then yang terakhir ni dia akan terus siap lah maknanya. Boleh tengok dia punya ni lah. Dan ini antara hasil komuniti TTDI. Sangat bagus kompos dia. Sangat cantik kompos dia. Dan pH dia antara 7.0 lah. 7.0. So siapa nak dapatkan kompos ni boleh cari di TTDI Edible Garden Community. Boleh dapatkan sebab dia orang ni sangat orang panggil kebun yang sangat sustain. Okey. Terima kasih. Okey, dapat tengok tadi perkongsian Encik Islah di salah satu kebun komuniti di Taman Dr. Ismail lah, TTDI Edible Garden. Mungkin ada peserta kebun komuniti daripada TTDI tak dekat dalam ni yang join pagi ni? Ada ke? Dah buka kepada Q&A ni. Ya, boleh tu doktor, tapi apa ni dalam ni kita ada juga pakar-pakar daripada bahagian bahagian pengurusan sumber tanah yang mana saya saya tak boleh jawab, saya minta bantuan daripada pakar-pakar tersebutlah ya. Okey, saya nak tanya soalan ni. Nak tanya soalan. Ya. Saya nak convert baja kompos ni menjadi baja buah dan baja daun. Jadi saya nak tahu berapa ratio NPK yang saya kena campur ke dalam baja kompos tu untuk saya convert baja kompos jadi baja buah dan baja daun. Baja buah lain, baja daun pun lain. Nak asing-asingkan ikut jenis. Kita nak hasilkan satu baja kompos untuk tujuan tertentu. Untuk buah, untuk daun satu. Kiranya doktor nak asingkan lah ya. Ratio NPK tu. Jadi sebenarnya kita ubah ratio NPK je, tapi nak tahu berapa ratio NPK untuk buah, berapa ratio NPK untuk daun. Kita dekat sini untuk makluman doktor lah, kita ada menghasilkan kompos kita buat pemerhatian lah ya, tapi lebih kepada untuk tanaman sayuran doktor.
Jadi kita belum ada lagi pemerhatian untuk penghasilan kompos untuk kita apply kepada pokok buah-buahan. Tapi nanti saya ambil maklumlah berkenaan perkara ni, dan kita akan masa akan datang kita akan mungkin cuba untuk hasilkan baja kompos untuk tujuan digunakan kepada pokok buah-buahan. Sebab kita kebun komuniti kita lebih terarah kepada pengeluaran sayur-sayuran, lebih tertumpu kepada pengeluaran sayur-sayuran. Puan Assalamualaikum. Siti Zainab. Encik Hisham daripada Kelantan mungkin boleh Saya nak kongsi. tolong ada general statement, Doktor. Kalau untuk baja yang ratio kita panggil grade baja kan, yang sebenarnya kalau kita nak untuk daun, kita biasanya dia akan balance kan, sama ada 15, 15, 15 ataupun 16, 16, 16 ataupun 18, 18 yang standard baja lah. Sama banyak. Berapa? Sama banyak ya. Sama banyak. Ratio dia biasa balance. Kita panggil Untuk balance buah, ratio. untuk daun, Untuk daun, itu untuk daun. sudah untuk buah. Kalau untuk buah, dia punya kandungan K tu akan tinggi berbanding dengan dua yang lagi tu. Banyak tinggi dia tu. Tinggi tu kita boleh, kalau contoh yang biasa standard grade baja kita 12, 12, 17 macam tu, ataupun boleh 13, 13, 21. Ataupun K macam-macam jenis lagi lah. K tu tinggi. Okey, terima kasih. Good info tu. Slide tadi Urus Setia dah share di ruangan chat. Nanti tuan-puan boleh ambil di ruangan chat lah. Satu lagi, Okey, ada lagi? Puan Siti Zainab, soalan tadi ada Ya, yang tanya Hisham. beza baja sebatian dengan baja campuran. Baja sebatian ni contoh baja NPK. NPK tu adalah baja sebatian lah, maknanya baja sebatian ni, baja tu telah diproses di kilang, dia akan ada standard ratio, kita panggil lah ada standard grade sebenarnya. Standard grade contohnya baja 15, 15 tu dia guna raw material daripada urea, CRP, MOP, dan dia bentuk sebagai baja NPK, baja sebatian. NPK tu adalah baja sebatian yang diproses melalui proses kimia untuk menghasilkan sesuatu ratio. Baja campuran ni pula adalah baja yang kita campur secara fizikal. Contoh kita ada 3 jenis baja, kita ada CRP, kita ada baja urea, dan juga kita ada MOP. Kita campur secara fizikal untuk dapatkan si mana yang kita nak lah, kita punya ratio. Itu adalah baja campuran, kita campur secara fizikal. Boleh ya? Ya, terima kasih Encik Hisham. Encik Hisham daripada Soy Kelantan kan. Terima kasih di atas perkongsian. Boleh saya tanya sikit? Ya. Saya adalah ada buat kebun komuniti lah. Kalau masa persidangan komuniti di UPM tu, saya ada sebelah depan sekali kita buat hidroponik. Kan? Encik daripada kebun komuniti mana Encik? Taman Intan Keluang. Johor. Masa persidangan komuniti kita sebelah depan sekali kita ada buat tanaman hidroponik. Jadi saya cuma nak tanyalah kan, antara organik dengan kimia tu kan, antara bahan semula jadi dengan sintetik. Kalau kira hidroponik itu dikonsider sebagai organik ke ataupun macam mana tu ataupun bahan kimia? Maksudnya tanaman grade dia tak sama kan kalau hidroponik, tanaman hidroponik. Kalau hidroponik tu memang kita tak consider dia sebagai hasil dia tu sebagai organik. Sebab kita guna baja kimia kan. Baja kimia betul kan. Baja A dan B tu. Bila kita praktikkan organik pula kan, organik tu nutrien dia dan baja-baja trace elemen dia tu mungkin berapa persen sajalah, mungkin kurang daripada 10%, bergantung berbanding dengan air yang kita gunakan almost 95% dalam tanaman tu. Jadi kita gunakan air pipe tau. Kan air pipe biasa dana bandar memang air pipe lah kan. Dekat dalam tu
memang dia letak bahan kimia sintetik apa tu macam klorin apa semua tu kan. Betul dalam air itu sendiri. Dalam air itu sendiri dan dia merangkumi 90% kalau kita keringkan tanaman tu kan kita tengok kilangan air tu amat besar. Kan? Kilangan air tinggal yang kecil-kecil. Jadi itu kita nak anggap dia macam mana tu? Adakah dia organik ataupun macam mana tu? Yang produk tu sayur tu. Tapi kalau secara ni lah Encik, untuk hidroponik ni memang kita tak ni consider dia sebagai organik lah. Biasalah. Yang biasa okey. Tak yang organik tu dia menggunakan air terawat. Air mineral. Jadi dia adalah dalam kategori organik ke ataupun tak, biasa dia 90% tu ialah dalam baja dia lah. Ya. Batu baja dia, kalau baja dia tu organik walaupun hidroponik. Saya rasa lah. Tak, air tu sebab dia menggunakan air. Sumber air. Sumber air tu. Kan? Dia memang peranan untuk campur dengan nutrien tu untuk pokok tu. Kan? Sebenarnya dia menggunakan air lebih banyak daripada nutrien tu. Nutrien perlu sikit je. Dekat situ ada confuse sikit. Kan? Senang Puan. Hello, boleh saya jawab? Boleh. Ya. Tak dengar. Tak jelas lah. Encik tak jelas. Dia bukan organik. Boleh saya bagi info sikit? Boleh. Saya adalah dari Sarawak. Puan tadi ada sebut tentang kompos daripada bahan-bahan organik. Sebenarnya Kementerian Pertanian ada tarifah sendiri tentang kompos ni. Baja kompos ditarifkan sebagai baja di mana NPK dia tak boleh lebih daripada 15%. Maksudnya kalau nitrogen dia tak boleh daripada 5, P tak boleh daripada 5, K pun tak boleh lebih daripada 5. Contoh kalau baja kompos tahi ayam, nitrogen dia 1.8% saja. Jadi kalau kita jumpa kompos di luar tu lebih tinggi nitrogen dia 10 kah, lebih tinggi daripada 5 kah, memang baja itu dicampur dengan single nutrien ataupun dicampur dengan urea. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kompos sebenarnya. Dan nasihat saya kepada petani lah, both kita perlu, kalau kita nak maksimalkan pengeluaran tanaman, kita perlu baja kompos supaya tanah kita subur. Tanpa tanah yang subur, taruh banyak-banyak mana sekalipun baja kimia, dia tak akan efisien sudah. Sebab bila kita simpan baja kimia, dia akan lari. Kalau tanah kita subur, kita dengan tarifan subur ni ialah tanah dia mempunyai porosity yang bagus, boleh bawa humidity dan 40%, pengudaraan bagus. Maksudnya tanah yang subur ini kita mesti simpan kompos. Bila subur, baja kimia kita simpan akan disimpan dalam tanah, diol. Jadi both tu sangat penting. Untuk tanaman sampai 5-6 minggu. Kalau pokok kita hanya boleh organic farming ini campur juga dengan chemical. Itu pada saya. Daripada baja kimia, maksudnya kita tidak guna langsung baja kimia, itulah organik. Satu lagi mau dibagi tahu, mana-mana organic farming sekarang mesti guna EM lah, effective microbe, itu basic. Kedua, sekarang kita sudah ada anti fungi, trichoderma, lagu. Kebun balik. Tak ada internet di kebun saya. Okey, itu sharing saya. Suara Tuan putus-putus Ya, sebab internet kami tak kuat. Saya di luar daripada kebun. Di kebun. Di kebun ya. Okey. Kalau ada khusus apa semua, kita ada bagi email, tolong maklumkanlah.
mungkin kami boleh datang ke Putrajaya item khusus. Okey, Boleh, terima boleh. kasih. Encik daripada mana ya? Sebab saya tak dapat nak tengok Samarahan, speaker Sarawak. tadi. Oh, daripada Samarahan. Okey, okey, okey. Terima Sarawak. kasih, Encik. Saya petani full time. Saya petani full time. Petani full time. Encik tanam dah apa 20 ya? tahun dah. Encik tanam apa ya? Kalau dalam greenhouse, saya tanam pokok tin, saya tanam anggur. Di kawasan lapang, sekarang saya tanam crops lah. Dan juga sekarang ada few acres, tanam cekur manis, tapi ambil bahagian pucuk atas sahaja. Tapi boleh saya tahu memang Encik memang menggunakan baja kimia dan juga baja organik lah ya, sama. Dua-dua saya guna, dua-dua mesti guna. Kalau untuk kita saling nak melengkapi. dapatkan hasil. Ya. Betul-betul. Okey, terima kasih. Terima kasih di atas Terima kasih, penganjuran Tuan. khusus dia. Banyak juga kita input, dapat input. Terima kasih Terima kasih, banyak-banyak. Tuan, di atas perkongsian. Amin. Sama-sama. Okey. Satu lagi. Doktor tadi ada tanya. Sebenarnya doktor tu tanya, bila you buat organik adakah yang penggalak tu? Hello? Ya, putus-putus dah, Tuan. Yang plant booster. Sebenarnya untuk plant booster yang kita untuk buah, tinggikan dia punya prospek. Prospek itu kita boleh dapat daripada pisang. Maksudnya percentage pisang di dalam plant booster increasekan dalam 50%. Jadi plant booster buah. Terima kasih Encik atas perkongsian. Di dalam rumah. Selamat maju jaya. Hello. Ya. Ada dengar tak? Ya, boleh saya dengar, minta Puan. tanya selamat pagi. Selamat pagi. Puan, apa ni? Suara Puan putus-putus lah, Puan. Saya di Perak, Puan. Saya nak minta tanya, baja menyebabkan kerosakan tanam Tak dengar, Puan. Saya seorang dapat urin. Ada dengar tak? Tadi tak dapat dengar dengan jelas suara Puan. Atau saya ulang lagi. Ada tersekat-sekat atau ada yang boleh dengar ke soalan daripada Puan ni? Okey, saya ulang lagi ya. Sorry ya. Minta tolong bagi sedikit masa ya. Sorry ya. Tempat inilah. Hello, apa dia cakap tu type je lah. Tak boleh dengar. Tak tahu. Betul Puan. Puan macam ni. Heavy metal. Adakah heavy metal itu menyebabkan kerosakan tanah dan tanaman seperti pokok kelapa, sayur-sayuran dan pokok durian? Puan boleh ulang tak Puan? Sebab saya dengar kelapa durian je. Dia tanya tadi, saya dengar, adakah heavy metal akan merosot tanaman dia seperti kelapa dan durian? Ya, betul. Kita kalau menggunakan benda tu secara berlebihan memang akan memberi kesan lah kepada kita punya tanaman, Puan. Puan, jika kita sudah hantar heavy metal dari boleh saya tahu heavy metal daripada mana Puan? Daripada baja organik. Baja organik. Kita sudah tes
dari pertanian, kita sudah hantar lab test. Pertanian lab sudah Aha. keluar baja organik Aha. atau heavy. Tapi kita lagi Oh. kesehatan KPDN, also itu Jabatan Pertanian. Tapi kita macam bola tentang mali, tentang bagi bahagian itu dia kata bukan DMH, dia kata pertanian kata KPDN, pertanian kesehatan juga. Jadi kita sekarang kita tak tahu pergi mana. Namun kita masih pergi Putrajaya juga. Tapi masih tak ada jawapan. Siapakah boleh bagi kita jawapan, jumpa siapa ke atau jumpa puan dari mana kita boleh pergi, sebab kita rasa yang ini report sudah keluar dalam pasaran masih jual barang organik ini. Dia barang ini masih dekat Shopee, TikTok, Facebook. Banyak petani miskin sudah kena, tapi tak ada apa solusi. Tak ada apa-apa tindakan. Puan, boleh tak Puan share baja apa ni baja yang Puan beli tu? Apa nama ni? Baja jenama Ha. Uncle William. Ha? Uncle William. Angka bilion? Puan, Ya. Puan, Tak apa, macam ni Puan. Saya cadangkan untuk Puan. Puan daripada mana tadi? Perak ya? Perak di mana Puan? Perak Tiawan. Setiawan. Manjung. Perak Manjung. Daerah Manjung. Kalau Puan, boleh tak kalau Puan saya cadangkan kepada Puan untuk Puan pergi ke Pejabat Pertanian daerah Manjung. Manjung sudah pergi kebun saya. Lab test Oh ya. Manjung panggil Google Hapanti titik gandum. Lab test sudah keluar, kita sudah mengadu pergi KPDN. KPDN kata Jambatan Pertanian Mehau. Jambatan Pertanian kata KPDN Mehau. Jadi bola tembak tentang mali, tentang beki. Kita tak tahu pergi mana sekarang. Tak apa Puan, satu lagi ada saya boleh cadangkan kepada Puan untuk emailkan soalan ataupun berkenaan perkara ni lah kepada kita punya PRO. Nanti PRO akan panjangkanlah kepada bahagian yang terlibat untuk mengambil tindakan yang selanjutnya untuk bantu Puan lah. Okey? Email kepada PRO ya, pro@doa.gov.my. Boleh letak sorry ya. Ya. DOA. Ya. Boleh ulang lagi tak? Puan. Itu email. pro@doa.gov.my. Nanti Puan email kepada PRO lah. Nanti PRO akan panjangkan kepada bahagian yang bahagian yang berkaitan lah untuk bantu ya, Puan. Puan. Attention kepada siapa? Attention. Tak apa. Puan email sahaja kepada PRO itu. Okey, Ya? boleh. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Hello Puan. Ya. Ini soalan saya dalam typing tadi, yang asal soalan yang bermula saya tanya. Tapi tak ada jawapan berkaitan dengan ni lah. Sekarang ni dekat market ada macam-macam baja organik atau kimia. Tengah penjual tu dia menyatakan baja organik sedang kita tak tahu sebenarnya. Adakah kaedah atau analisa makmal daripada Jabatan Pertanian yang kita belantik sampel mengesahkan keorganikan suatu baja organik tu? Ada atau kaedah atau macam mana? Sebab kita tak nampak benda tu. Sekejap kalau Saya tolong jawabkan soalan tu. Ya. Aisyah boleh ni respon? Cik Mutalib ya? Tuan macam ni. Memang ada kaedah lah untuk penentuan sama ada baja tersebut adalah dikelaskan sebagai baja organik ataupun tidak. Mengikut jabatan standard yang dikeluarkan, kita perlu dalam kalau kita semak dia claim
Yang yang lain boleh mute dulu. Boleh mute dulu, kita dengar explanation daripada penjelasan daripada Encik Isham. Ya. Okey, okey, terima terima kasih. kasih. Untuk penentuan sama ada baja tersebut kita kelaskan sebagai baja organik ataupun baja sintetik ataupun baja kimia lah. Dia bila kita hantar tu, kalau dia diklaim baja tersebut adalah baja kimia, kalau baja tu diklaim as a baja organik, dia perlu mengandungi bahan organik sekurang-kurangnya 50%. Barulah boleh dikelaskan sebagai baja organik. Kalau dia kelaskan sebagai baja organik diperkaya ataupun fortified organic fertilizer, dia perlu mengandungi bahan organik sekurang-kurangnya 30%. Kandungan bahan organik itu akan dinilai di makmal melalui kandungan karbon yang ada dalam bahan yang dikatakan sebagai baja tersebut lah. Jadi kalau kurang daripada 30%, memang tidak akan dikelaskan sebagai baja organik. Dia adalah baja sintetik, ataupun kalau tak ada kandungan nutrien yang cukup untuk dikelaskan sebagai baja pun bukan sebagai baja. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tuan ulang balik Encik yang Isham. boleh Cik Syam ulang balik yang katakan kandungan baja organik berapa persen dan fortified baja organik berapa persen? Untuk baja organik, dia kena ada sekurang-kurangnya 50% bahan organik. Untuk baja organik diperkaya ataupun fortified organic fertilizer, sekurang-kurangnya 30% bahan organik. Okey, kalau kita nak Jelas ya. verify ni dekat mana yang kita boleh hantar sampling untuk mengesahkan sama ada is 50% atau 30% atau inorganic? Kita ada banyak lab-lab swasta yang menawarkan servis untuk semakan bahan ni lah kandungan dalam baja tu. Kita ada Eras Lab contohnya di Bangi, ataupun ada di Johor. Kita ada juga lab FGV pun ada yang boleh buat analisis tu lah. Boleh tuan bagi letak kat dekat chat dekat mana kita boleh hantar sampel ke check sebab mengesahkan. Semua dia ada makmal yang berdaftar dengan AGLAM, AGLAM. Ini AGLAM bawah Jabatan Pertanian ke atau macam mana? Bukan, dia adalah satu persatuan lab-lab yang berdaftar bersama dengan persatuan itulah. Tapi dia ada standard supaya bila persatuan ini dia kontrol standard supaya result tu boleh diterima pakai untuk satu negara lah. Oh, boleh share link ke AGLAM tu dekat chat. Sekejap. Mungkin saya boleh tambah sikit. Okey, saya Fari daripada bahagian Pusat Bertanah lah, Putrajaya. Okey, berkenaan yang Cik Isham cakap tadi, dia merujuk pada Malaysian Standard 1517/2012. Maksudnya adalah Malaysian Standard untuk organic fertilizer. Jadi macam mana kita nak tahu produk organik tu adakah dia adalah produk organik yang bagus ataupun tak bagus? Maksudnya dia adalah produk organik yang lepas spek ataupun tak lepas spek. Kita perlu rujuk pada produk tu, dia ada logo SIRIM. Maksudnya bila dia dah ada logo SIRIM tu, dia adalah produk yang accredited by SIRIM melepasi standard MS standard organik ni lah. Seperti mana contoh mudah dia produk halal. Macam mana kita nak tahu produk tu halal tak halal? Ada logo halal, betul? Okey, sama juga dengan baju organik. Dia ada logo SIRIM tu. Maknanya dia telah diakreditasi oleh SIRIM melepasi standard baju organik yang ditetapkan oleh Malaysian Standard. Okey, itu saja. Terima kasih. Tambahan soalan, tambahan maknanya kita hantar sampel kepada SIRIM boleh dapat accreditation yang pengesahan organik atau bukan organik lah. Maksud saya adalah sekiranya ada logo SIRIM untuk produk tu, untuk organik lah, SIRIM untuk organik MS 1517/2012 di dalam produk, maksudnya di label produk, maknanya sudah terbukti produk ini adalah produk organik, baju organik yang berkualiti. Apa nama kod tadi? MS tadi? MS 1517/2012. 1517. 1517.
Ya, 1517/2012. Halo. Seperti mana Halo. halal lah. Saya bagi contoh halal tadi kan. Kalau ada logo halal, maknanya produk ni halal. Macam itulah. Saya ikut tadi MS 15172012. Ya, betul. Ya, betul. Untuk organik lah, organik. Hello. Hello. Boleh dengar tak? Halo. Boleh. Nama saya Kita Terence. Ya, nama saya Terence. Saya nak bagi sedikit tentang pendapat tentang baja organik kita sekarang ni dan baja sintetik lah. Baja sintetik sekarang ni banyak sangat yang di luar sana tu yang tidak mengikut spek seperti apa yang Encik yang terdahulu tu sebut. Sekarang ni apa yang kita nampak banyak yang contohnya di Sarawak sekarang ni ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengubah kandungan itu sendiri. Tetapi selama ini kita bercakap pasal akta racun dan sebagainya. Kenapa tak kerajaan buat akta untuk baja-baja ni supaya dia dapat dikawal selia dengan baik. Tidak sembrono pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan daripada pekebun-pekebun kita sendiri. Sebab sekarang ni pekebun kita sentiasa mencari bahan yang murah. Tetapi apabila dia murah, dia akan dimonopolikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Saya rasa benda ini patut Jabatan Pertanian dan juga pihak-pihak yang bertanggungjawab mengawal selia produk-produk ini harus keluarkan satu cara atau mekanisme untuk mengawal ini. Ini pendapat saya sajalah bagi sedangkan kita sekarang ini berbicara tentang apa yang kita nampak pada hari ini lah. Jadi baja organik ini banyak sekarang di pasaran. Saya tertarik dengan Cik siapa tu tadi yang menyebut MS1517 tu. Contohnya kita pun ada juga produk-produk yang apa tu sekarang melalui proses MSPO. Kalau pernah kita dengar MSPO, Malaysian Standard Palm Oil ni, jadi dia sekarang ni dikawal selia oleh MPOCC. Adakah itu juga boleh dikategorikan dalam piawan tersebut? Jadi ini yang harus kita bincang lebih mendalam lagi. Mungkin bukan dalam forum ini cuma pada forum yang singkat. Mungkin ada satu forum yang boleh kita buat lagi. Sebab saya sekarang ni kasihan. Contohnya kami di Sarawak, orang di kawasan luar bandar selalu tertindas gara-gara dengan baja-baja begini. Jadi apakah yang perlu kita buat? Terutamanya keseluruhannya lah secara amnya seluruh Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Encik Terence atas perkongsian tadi. Saya setujulah dengan pendapat yang Encik Terence kongsikan. Tapi kita Jabatan Pertanian ke arah sedang untuk orang bahagian soal boleh komen ke berkenaan akta baja? Minta Cik Faris Mungkin boleh komen berkenaan akta baja yang kita ni. Ya. Puan, sebelum tu dekat chat ni ada orang kongsi satu high potassium booster. Adakah dia masukkan yang ni yang dikatakan organik tapi bukan organik atau macam mana? Apa ni Majidi Ma. Cukup confirmkan balik. Adakah produk ni dekat chat? Mana ya? Assalamualaikum. Dengar ke suara saya? Untuk makluman yang soalan Cik Terence tu, jika ada cadangan, saya rasa boleh isi cadangan tu dalam Google Form ni. Saya ada makluman sekiranya ada cadangan apa-apa mengenai subsektor tanaman makanan, kita boleh masukkan cadangan di dalam belanjawan 2024 subsektor tanaman. Ini memang ada di bawah Kementerian Pertanian kita lah. So saya akan kongsikan link ni di dalam chat nanti. So sebarang ada persoalan mengenai cadangan ke melibatkan kita punya sektor tanaman, boleh je kita usulkan dalam link tersebut. Ada ni dalam bentuk form. Faham ke? Cik Faris? Jelas. Cuma saya nak tanya tambahan tu dekat baca chat tu ada seseorang ada sharekan satu
satu gambar high potential poster, adakah dia masukkan daripada yang perak tu, yang setiawan tu yang kata ada kemudian heavy metal. Tengok chat. Oh. Oh, ini yang apa ni? Yang Majdi Ma share ni ya. Confirm kan balik betul ke tidak atau yang lain? Okey, mungkin saya boleh bagi sedikit ulasan lah pasal yang baja tadi kan. Okey, pertama sekali untuk makluman semua, Jabatan Pertanian memang sudah sekian lama membangunkan dalam usaha membangunkan Akta Baja ni. Tapi sehingga hari ini saya boleh kata perkara tu masih lagi belum dibahaskan di parlimen lah untuk menjadi akta. Itu dia punya status dia yang terkini. Tapi nak maklum pada tuan-tuan semua, memang perkara ni dah lama dah diusahakan untuk dikuatkuasakan, tapi sampai sekarang ni masih belum dibahaskan di parlimen lah. Itulah dia punya status terkini. Itu nak maklum semua. Yang kedua berkenaan dengan yang soalan saudara yang kata baja tadi tu kan. Yang pertama sekali perlu kita faham untuk kita kelaskan baja ni berkualiti ataupun tidak berkualiti. Pertama sekali kita perlu tengok declaration lah ataupun syarikat tu punya declaration content dia. Apakah produk yang dia jual ni, apa yang dia declare. Kita hanya boleh buat comparison ataupun perbandingan spesifikasi sekiranya dia declare. Kalau dia tak declare, macam mana kita nak mengklasifikasikan dia bagus ataupun tak bagus, berkualiti ataupun tidak. Saya bagi satu contoh. Contohlah, contoh mudah. Tuan-tuan beli ubat kan. Beli ubat kat farmasi. Ubat tu dia kata ubat ni ubat ajaib, kandungan dia kita tak boleh bagi tahu. Agak-agak kita boleh tapi bila makan sihat. Agak-agak kita beli tak produk tu, ubat tu. Jadi kita confirm takkan beli sebab kita tak berani, apa ada dalam tu kita pun tak tahu. Jadi samalah kes dalam baja yang tuan-tuan tengok kat dalam chat ni. Dia hanya kata dia ada high potassium apa semua, tapi kandungan dia berapa kita pun tak tahu kan. Dirahsiakan. Macam mana kita nak bagi tahu dia bagus tak bagus? Macam mana kita nak check dia bagus tak bagus kalau dia tak declare pun apa benda isi dalam dia? Itu contoh mudah saya boleh bagi tahu. Okey, boleh faham semua? Terima kasih Encik Faris atas perkongsian. Terima kasih ya, saya nak ucapkan terima kasih kepada wakil-wakil daripada bahagian SOI yang support pada pagi ini. Saya nampak dekat sini Encik Isham, Encik Faris, Puan Malin, Encik Muhammad Taufik membantu kita pada pagi ini. Menarik ya, sebenarnya tajuk baja ni mungkin kita boleh buat satu sesi lain lagi, okey, sesi yang lebih advance, yang lebih dalam tempoh masa 2-3 hari ke, okey, untuk kita dapat perkongsian yang lebih lagi berkenaan baja ni lah. Okey, dan saya rasa setakat ini sahaja sesi kita pada hari ini. Saya mohon ya tuan-puan, macam yang Puan Urus Setia dah share tadi tu, link tadi tu, mohon untuk isi maklum balas, bagi pandangan lah untuk apa ni, kita punya ni nanti untuk bajet nanti. Okey, pandangan daripada tuan-puan kami mengalu-alukan ya. Okey, untuk subsektor tanaman. Okey, dan sekiranya ada masih terdapat sebarang pertanyaan, tuan-puan boleh email kepada kepada bandar@doa.gov.my seperti yang tertera di poster itulah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada tuan-puan. InsyaAllah panjang umur, kita berjumpa lagi di sesi yang lain.
Puan Fatin ada nak ni ke? Wrap up ke? Boleh Puan tulis kat chat dengan siapa kita nak forward question. Ni bukan pada kementerian lah, pada Puan sendiri ke berkenaan yang kita tanya soalan dalam ni. Email Macam mana? siapa? Macam mana Puan? Tuan? Contoh nak tanya lanjutan lah, Ah, macam kita pasal baca ke dalam forum ni. Forum kita ni lah sekarang nak ada pada siapa. Okey, ah, Tuan ah, jelas sikit Puan lah. Fatin mungkin boleh ni ya. So kalau ada pertanyaan apa boleh follow Telegram lah. Kita pun ada Telegram jawatan. Telegram Jabatan Pertanian pun ada. So kita saya ada sharekan di chat. Kalau ada apa-apa macam kita punya update semua, kita ada update di dalam Telegram lah. Terima kasihlah. Saya rasa saya boleh tutup sesi ni kot. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Puan Siti kerana berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi perkongsian ilmu kita pada pagi ini untuk tajuk baja kimia ataupun baja organik. So untuk next sesi insya-Allah kita akan update di dalam kita punya dalam sosial media kita, sosmed kita. So insya-Allah dalam masa terdekat lah, sebab kalau ikutkan kita punya perancangan dalam kita punya jadual perancangan kita tu ada lari sikit dia punya sesi perkongsian tu sebab ada kekangan daripada pegawai lah. So kalau apa-apa kita boleh update daripada sosial media kita ya. Boleh follow Facebook Jabatan Pertanian, Facebook Pertanian Bandar. So terima kasih saya ucapkan yang mana yang belum isi kehadiran, tolong isi kehadiran dan juga slide saya akan kongsikan balik lah sebab mungkin kita punya slide tu dah ke atas sikit. So, terima kasih semua saya ucapkan kerana meluangkan masa. Boleh share link Facebook. Di Facebook tu yang mana yang tuan? Facebook Jabatan Pertanian. Boleh cari je nama Jabatan Pertanian Malaysia. Facebook Jabatan Pertanian. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih.